kita sudah ada satu keputusan duluan di mana Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh dan sabitan dibatalkan seolah-olah dia seorang bayi yang suci. Mungkin Najib akan minta perkara yang sama, saya tak tahu. Ini bukan nasihat percuma kepada Najib. Najib sudah ada ramai peguam untuk memberi nasihat kepada dia. Yang Anwar diampunkan sabitan dan juga hukuman adalah berbentuk penalti, berbentuk peribadi. Dia dengan mangsa seorang kes itu. Tapi jenayah Najib ni adalah merompak harta rakyat, 32.7 juta rakyat. Perbezaan ni ketara. Adakah Agong percaya keadaannya sama dengan? Saya percaya tidak. Keduanya adalah proses pengampunan diraja. Proses pengampunan diraja pun bukan terletak di bawah sistem kehakiman. Dia adalah proses di bawah Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 42, di mana satu-satunya kuasa mutlak Agong adalah pengampunan diraja. Najib boleh buat permohonan malam ni pun, dia boleh duduk buat surat dia melalui peguam, hantar kepada Agong, tertakluk kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, kerana lembaga pengampunan perlu menasihati dia. Mereka duduk bersidang ikut jadual berkala. Nah, kalau ada sebab nak percepatkan pun, itu budi bicara Agong, ya. Dan sama ada dikeluarkan keputusan, sama ada nak kurangkan hukuman, nak batalkan hukuman, apa tak tangguhkan hukuman, itu budi bicara Agong. Tapi jangan kita lupa, pada masa yang sama kita sudah ada satu keputusan duluan di mana Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh dan sabitan dibatalkan seolah-olah dia seorang bayi yang suci. Mungkin Najib akan minta perkara yang sama, saya tak tahu. Ini bukan nasihat percuma kepada Najib. Najib sudah ada ramai peguam untuk memberi nasihat kepada dia. Satu perkara yang objektif dalam minda pengamal undang-undang. Tapi ada perbezaan bagi saya dari segi perundangan. Bukan saja pengampunan penuh Anwar Ibrahim dicabar di mahkamah dan akan didengar pada 15 November. Tapi bebas daripada itu, jenayah yang Anwar diampunkan sabitan dan juga hukuman adalah berbentuk penalti, berbentuk peribadi. Dia dengan mangsa seorang kes itu. Tapi jenayah Najib ni adalah merompak harta rakyat, 32.7 juta rakyat. Perbezaan ni ketara. Adakah Agong percaya keadaannya sama dengan? Saya percaya tidak. Saya yakin Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong mempunyai kebijaksanaan untuk melihat perbezaan antara Najib dan kes Anwar Ibrahim. Dan jangan kita lupa, kes Anwar Ibrahim masih dicabar. Itu pun boleh dibatalkan. Wallahualam, saya dah cakap lebih tak boleh sebab saya peguam di sana. Ya. Jadi balik kepada ke sini, tertakluk kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Tetapi sekiranya lah saya cuma nak sentuh perkara ini dengan penuh takzim kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, bahawa sekiranya lah dalam pandangan rakyat ada permohonan pengampunan diraja Najib, dan jika dilayan dengan serta-merta oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong dan diberikan suatu pengampunan seolah-olah pengampunan seperti Anwar Ibrahim, maka saya yakin, saya percaya ramai di kalangan rakyat tidak akan berpuas hati dengan keputusan Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Kerana apa? Sebab ini melibatkan periuk nasi hak rakyat. Bukan seorang mangsa yang telah dibunuh, bukan seorang mangsa yang mungkin dikatakan telah diliwat, ataupun sesiapa yang telah dicabul atau ditipu. Yang ini adalah 32.7 juta rakyat. Saya khawatir sekiranya perkara ini tidak diambil dengan syumul oleh pihak-pihak lembaga pengampunan untuk memberi nasihat yang wajar kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, maka mana-mana keputusan yang sebaliknya mungkin akan menzahirkan keinginan rakyat untuk meminta sekurang-kurangnya isu pengampunan ditarik balik daripada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja diletakkan di bawah agensi perundangan dan perlembagaan yang lain. Itu mungkin akan diminta. Saya cakap seadanya demi menghormati institusi diraja. Tapi akhir sekali ini juga terletak kepada keputusan baginda tuanku. Dan saya yakin baginda tuanku seorang Yang di-Pertuan Agong Malaysia tidak akan menghamparkan rakyat Malaysia. Tapi budi bicaranya, walau bagaimana sekalipun,
kedua-dua proses ini berlaku sementara Najib berada di dalam penjara. Memang ada kemungkinan peguam-peguam Najib, sama ada yang sama atau yang lain, akan buat permohonan untuk minta Najib diberikan jaminan sementara proses semakan dibuat, sementara pengampunan dilaksanakan oleh Agung. Mereka boleh buat permohonan, tapi permohonan itu tidak ada peruntukan perundangan untuk membenarkan mahkamah memberi jaminan setakat pengetahuan saya. Dan sekiranya lah perkara itu berlaku, yakni semakan dibuat, pengampunan dipohon atau mana-mana satu, dan mereka buat permohonan jaminan untuk benarkan Najib duduk luar dan mahkamah beri, maka saya akan amat terkejut dan saya akan menjadi pengamal undang-undang yang pertama memberi komen seminit selepas itu tentang kedudukan perundangan. Tidak ada peruntukan undang-undang setakat pada sekarang. Walau apa sekalipun, saya harap saya telah menjawab soalan Sultan Bairuti tentang kemungkinan yang boleh wujud dan isu berkaitan dengan perdengaran semakan bila berlaku. Mahkamah akan keluarkan OTP, Order to Produce, perintah untuk ditampilkan Najib Razak dari penjara, dibawa untuk mendengar permohonan. Kalau dibenarkan, dia bebaslah. Kalau ditolak, dibawa terus kembali ke mahkamah. Seperti mana dalam kes-kes lain yang masih beliau hadapi perbicaraan, 1MDB, salah ubah laporan audit negara, IPIC, ketiga-tiga perbicaraan yang masih berjalan ni. Bila berjalan nanti, ada OTP dikeluarkan, mahkamah-mahkamah berkenaan akan keluarkan order to produce, perintah untuk ditampilkan, dan penjara kena patuh, kena bawa dengan escort, dan akan dibawa ke mahkamah dalam keadaan di situ, dan kemudian dia akan duduk di kotak tertuduh. Habis bicara hari itu, bawa balik, datang balik dan sebagainya. Itu prosesnya. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, terima kasih Sultan Bairuti. Baik, soalan seterusnya daripada Abdullah Abdul Wahab. Salam Tuan Hanif, bukankah para peguam pembela seakan-akan memanipulasi badan kehakiman? Tidakkah ada tindakan kepada mereka? Hanif. Dua perkara di situ. Bukan semua perkara yang berlaku sejak daripada 15 hari bulan Ogos sehingga sekarang merupakan manipulasi oleh pihak peguam. Tidak. Saya tidak akan setuju. Bukan semua perkara. Sebab peguam ni nak tak nak dia kena sampaikan apa yang ingin dan perlu disampaikan oleh anak guam. Dia perlu sampaikan. Jadi bila nak sampaikan, walaupun ianya pedih, pahit, perit untuk kita dengar dan tengok, itu adalah hak dan hak pembelaan untuk sampaikan dan tanggungjawab peguam untuk tampilkan bagi pihak anak guam. Jadi bukan semuanya. Tetapi salah satu daripada lain keadaan yang mungkin menyebabkan tindakan boleh diambil adalah berkaitan isu di mana peguam Hisham Tepotek telah bersetuju menjadi peguam Najib pada 26 Julai 2022, yakni tepat 20 hari sebelum perbicaraan rayuan terakhir bermula, dengan penuh pengetahuan bahawa terdapat 176 jilid dan pelbagai dokumen lain yang belum dia bersedia untuk membaca. So, seorang peguam di bawah kaedah 6 tidak boleh mengambil fail yang beliau tidak mungkin boleh hadir untuk laksanakan pada tarikh bicara. Atas dasar itu, tindakan disiplin boleh diambil oleh Majlis Peguam. Beberapa hari yang lalu, Majlis Peguam telah keluarkan kenyataan tentang kaedah 6 dan juga satu lagi kaedah 24. Ini tertakluk kepada Majlis Peguam. Majlis Peguam sendiri boleh buat aduan kepada lembaga disiplin Majlis Peguam untuk memulakan prosiding disiplin terhadap mana-mana peguam yang mereka percaya terlibat dalam perkara tersebut. Mahkamah juga dah selesai dah kes Najib, mahkamah juga melalui pendaftar Mahkamah Persekutuan boleh memajukan alasan penghakiman untuk diambil rujuk oleh lembaga disiplin, mulakan tindakan disiplin. Begitu juga berkaitan dengan peguam yang telah pun menulis surat kepada mahkamah pada 26 hari bulan Julai mengatakan beliau telah diarahkan oleh Najib Razak untuk berhenti, iaitu Syafiq Abdullah, dan bila beliau kembali semula di mahkamah pada hari ini 23 Ogos, maka mahkamah boleh, seperti mana Yang Amat Arif telah tanya, bukankah awak telah dihentikan? Kan?
Atas dasar tersebut, mahkamah boleh bertanyakannya sama ada dilantik, dihentikan dan kemudian dilantik. Adakah ini satu taktik untuk melengahkan? Dan kalau mahkamah perlukan, maka pendaftar Mahkamah Persekutuan boleh membuat laporan. Begitu juga Majlis Peguam. Sekiranya ada mana-mana aduan dimajukan oleh sesiapa dengan bukti-bukti yang kukuh bahawa perkara ini sengaja direncanakan oleh mana-mana peguam, maka pihak Majlis Peguam akan mengadukan perkara itu kepada lembaga disiplin untuk tindakan lanjut. Boleh diambil dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan tindakan mereka wajib dijawab. Dan kalau tidak dijawab, tindakan disiplin boleh diambil. Tapi bukan semuanya. Bukan semuanya. Jangan kita ikut emosi, jangan kita gairah, jangan kita jadi macam Najib Razak sekarang tuding jadi kepada mahkamah kata ketidakadilan. Setiap perkara perlu dilihat, ada yang betul, ada yang salah, ada yang tepat, ada yang kilaf. Barulah kita nampak kesyumulan undang-undang.